بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dapat bertemu hari ini. Lama dah tak kaya saya taklim. Ini bangunan baru pula. Yang last sekali bangunan lama lah, rumah kedai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan silaturahim ini sebagai pemberat amalan kita hari akhirat esok, insya-Allah. Kita berada dalam masih awal daripada bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkatan. Yang keberkatan itu kita rasainya. Keberkatan al-barakah itu diambil daripada perkataan al-birkah. Birkah, air, kolam air ataupun tempat air. Yang Arab ni duduk kat padang pasir. So bila dia duduk dekat padang pasir, bila ada air tu kira suatu kehidupan lah kan. So ada oasis di tengah-tengah padang pasir tu kira syurga lah. So birkah itu air, kolam air. Apabila ada air bermakna kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. So perkataan barakah antara asal maknanya adalah birkah. Satu lagi diambil daripada perkataan buruk. Burukul ba'ir. Unta tu duduk, kita panggil buruk. Burukul ba'ir. Unta duduk bersifat lama, dia melazimi tempat. Jadi datang daripada buruk itu barakah. So barakah bermakna kebaikan yang banyak dan berterusan. Itu maksud barakah. Datang daripada air tadi itu yang banyak kebaikannya. Dan burukul ba'ir itu menunjukkan sesuatu yang berkekalan, yang lama. Jadi itu barakah. Jadi bila Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati sesuatu tempat, Allah memberkati sesuatu yang apa-apa yang Allah nak berkat lah, sama ada tempat ke, masa ke dan sebagainya, maka tempat ataupun zaman, masa itu adalah masa yang penuh kebaikan dan kebaikannya itu berterusan. Jadi Ramadan adalah suatu kebaikan yang begitu banyak sekali. Dan kita merasainya apabila masuk dalam bulan Ramadan, orang mula nak kebaikan. Dan disebut dalam hadis, wa ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang nakkan kebaikan, aqbil, marilah, tampil ke depan, mari untuk ambil kebaikan Ramadan. Wa ya baghiyasy syarri adbir. Dan wahai orang yang nakkan keburukan, adbir, jangan duduk depan, pergi. So menunjukkan kebaikan Ramadan yang banyak. Dan apabila masuk Ramadan, jadi orang pun mula baca Quran, orang pun datang kepada masjid. Walaupun mungkin di awal-awal itu iman naik lah tak. Ni kita dah dekat dah berapa hari ni, berapa Ramadan dah tu 6 Ramadan, nampak dah agak lengang sikit dah masjid tu. Di awal-awal penuh lagi kan.
Jadi itu pun menunjukkan kebaikan seorang nak datang. Tapi kadang-kadang jangan ditalbis oleh iblis. Apabila hak yang fardunya itu tak dijaga, tapi yang tarawihnya itu direbut-rebut. Nah, itu pun masalah juga. So yang fardu dia tak jaga, dia tak datang pun solat Jumaat kat masjid. Yang sepatutnya dia kena jaga jemaah subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya dan isyaknya, tapi hak tu dia tak jaga. Tapi dia duk sibuk nak pergi tarawih. Kerja pula tu 20 dah. Lah ni orang tak gaduh dah lah 8 ke 10, 20 ke 8 ke 20 ke. Tapi yang pentingnya buat saja. Rezeki Allah bagi, pahala Allah bagi, tak payah tanyalah ustaz habis yang buat 8 tu berapa pahala, mana ustaz tahu. Yang bagi pahala Allah Azza wa Jalla. Siapa buat 8 ke 20 ke, urusan pahala itu Allah yang bagi. Siapa buat pahala buat 8 ikhlas, bagus kualiti salatnya, lagi bagus daripada hak 20 tapi kualitinya tak bagus. 20 pun dah ngantuk-ngantuk dan sebagainya. Jadi ada beza lah antara orang yang buat 8 yang begitu khusyuk dan menjaga, antara yang berikutnya 20 pulun, laju-laju nak berlumba-lumba. So hak ni semua urusan Allah. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala jadikan kita ini orang nakkan kebaikan. Itulah yang penting. Man qama ma'al imam hatta yansarif. Siapa yang salat bersama lagi imam sampai imam habis, maka kutiba, maka ditulis baginya pahala hak malam tu penuh. Selesai. So kalau buat 8 ke, cukup dengan witir bersama imam, dapat dah pahala penuh malam tu dah. Allah bagi. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Dan dalam Ramadan Allah memberi dan melipat kali ganda amalan kita ni, sehinggalah ke berapa-berapa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan masukkan kita dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Hajj, surah Al-Hajj pada ayat yang ke-34 dan 35, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan menyebutkan wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa bashiril mukhbitin. Ayat 34, al-mukhbitin. Wa likulli ummatin ja'alna, bagi setiap ummatin ja'alna, telah kami jadikan, mansakan, manasik, ataupun mansakan itu diterjemah sebagai syariat. Mansakan, syariat penyembelihan, nusuk. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikurniakan. Fa ilahukum ilahu wahid, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Falahu aslimu wa bashiril mukhbitin. Jadi sembelihan yang dikurniakan Allah kepada mereka berupa haiwan ternakan. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Kerana itu serahlah diri kamu kepadanya, aslimu, sampaikanlah wahai Muhammad khabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin, yang disebut sebagai tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sambung pada ayat yang ke-35, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina, dan orang-orang yang, iaitu orang-orang yang, wa basyiril mukhbitin, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang disebut mukhbitin tadi. Alladzina idza dzukirallah,
Siapa orang mukhbitun itu? Iaitu mereka yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah Azza wa Jalla, hati mereka itu bergetar. Was-sabirina 'ala ma asabahum. Dan orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Wal muqimis salah, dan orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang menginfakkan sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. So surah Al-Hajj ayat 34 dan 35. So kalau kita tengok tafsir para ulama terhadap perkataan mukhbitun itu, kalau kita tengok sebagaimana yang disebut dalam Al-Qurtubi dan juga tafsir-tafsir yang lainnya, mereka menyatakan bahawa al-mukhbitun itu, qala al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi, al-mukhbitu al-mutawadi'ul khashi' minal mu'minin. Al-mutawadi', orang-orang yang tawadu', tunduk. Mutawadi' al-khashi', yang khusyuk, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Qala Amr ibn Aus, berkata Amr ibn Aus, al-mukhbitun, orang-orang yang mukhbitun itu, alladzina la yazlimun, orang-orang yang tidak menzalimi, tidak melakukan kezaliman, la yazlimun. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid, fima, dengan apa yang diriwayatkan daripada Sufyan, daripada Ibnu Abi Najih, al-mukhbitun al-mutmainnun bi amrillahi azza wa jalla. Al-mukhbitun itu adalah al-mutmainnun, orang-orang yang tenang. Al-mutmainnun, tenang. Bi amrillahi azza wa jalla, tenang dengan perintah Allah azza wa jalla. So ini disebut oleh al-Imam al-Qurtubi dalam tafsir al-Qurtubi. Al-mukhbitun al-mutawadi'. Kalau kita tengok dalam As-Sa'di, qala As-Sa'di dalam tafsir dia, wa basyiril mukhbitin, dia kata orang-orang yang diberi khabar gembira kepada al-mukhbitin ini tadi, iaitu diberi khabar gembira dengan dunia dan akhirat. Diberi khabar dunia kepada mereka di dunia dan di akhirat. Dan dikata al-mukhbitu itu adalah al-khadi' li rabbih, orang yang tunduk kepada Tuhannya, dan orang yang menyerah dirinya kepada Allah Azza wa Jalla, al-mutawadi'u li'ibadihi, dan tawadu' kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. So itu kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga tafsir As-Sa'di. Asal daripada perkataan al-mukhbitun itu, al-mukhbitu dikatakan asalnya al-khabtu, atau man salaka al-khabt, wa huwa al-makan al-munkhafidu, tempat yang rendah. Al-munkhafid, tempat yang rendah lawan kepada tempat yang tinggi. Itu al-mukhbit, tempat rendah lawan kepada tempat yang tinggi. Kemudian diambil perkataan itu, dipinjam, summasta'iru lil mutawadi', kemudian dipinjam perkataan itu bagi orang-orang yang tawadu', lil mutawadi', orang-orang yang tawadu'. Maka wal muradu bihim huna, yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kerana at-tawadu', kerana tawadu' itu adalah antara lambang ataupun tanda bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana orang yang takabbur, antara tanda-tandanya iaitu al-musyrikin, orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka itu Allah bagi cop ataupun bagi khatam kepada hati-hati mereka itu, bagi setiap, maksud Allah menutup hati-hati mereka itu bagi setiap orang-orang yang mutakabbirin jabbar,
orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. So lawan kepadanya orang mukmin. Orang mukmin tawadu'. Orang kafir ataupun musyrikun, maka sifat mereka itu adalah sombong, mutakabbir. Jadi itu maksud al-mukhbitun. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ini, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hak ni merujuk kepada ibadah haji lah. Orang yang buat haji dan diibadatkan bagi mereka itu menyembelih korban. Sama juga bagi yang tak menunaikan haji, maka kita berkongsi suatu amalan yang dilakukan juga di sana. Kita juga disyariatkan untuk menyembelih korban di sini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bagi umat ini ataupun bagi hamba-hambanya itu suatu mansakan, suatu perbuatan ibadat yang dipanggil nusuk ni, ataupun suatu benda yang dipanggil penyembelihan ni, sembelih. Sebab itu menyembelih korban adalah suatu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita menumpahkan darah haiwan yang bernyawa. Kita tak pergi ambil memang ayam mati pun sembelih, tak nama sembelih. Sembelih korban adalah kita membunuh ataupun memutuskan, menumpahkan, mengalirkan darah daripada haiwan yang bernyawa. Allah syariatkan demikian. Tak ada kalau kita pula kesiannya kan. Kesian nak pergi sembelih kambing, tengok dia tersiksa. Dia Allah syariatkan. Allah syariatkan dan bukan fardu. Allah syariatkan kepada kita ni menumpahkan darah untuk Allah dengan memotong hak leher haiwan yang bernyawa. Maka bila kita sembelih haiwan yang bernyawa ni atas perintah Allah Azza wa Jalla, maka yang utamanya daripada sembelih yang kita sembelih itu bukanlah sebab nak daging. Kan, kita nak dengan menumpahkan darah itu, itulah ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu musyrikun ataupun orang-orang yang mensyirikkan Allah juga duk pergi ambil ibadat yang seumpama ini, maka mereka bukan kerana Allah, mereka kepada syaitan, kerana berhala. Kalau kita tengok berhala Al-Manat itu dikatakan, kita ada Al-Uzza, kita ada apa nama lagi, Al-Lata wal-Uzza wal-Manat. Ni hak besar. Al-Lata, sebahagian ulama menyatakan diambil daripada, ataupun nama-nama berhala ini sebahagian diambil daripada nama Allah. Sebahagian ahli sejarawan menyatakan bahawasanya patung-patung ataupun batu-batu ini diambil daripada asalnya. Contoh Al-Lata itu diambil daripada orang yang asalnya dia menyediakan makanan untuk orang datang buat haji. Jadi dia ambil bijirin ataupun gandum ke apa benda ke, maka dia giling, batu giling kita tu, Latta yalutu. So bila dia, kalau macam ayam penyet tu kan kan dia guna lesung besar tu kan, itu kalau kita lesung kecil tu je kan, tumbuk gitu. Hak ni perbuatan itu Latta yalutu. So perbuatan menghancurkan bijirin itu untuk menghasilkan tepung lah. So bila ada tepung tu, daripada tepung tu dibuat makanan lah. Dan makanan itu dibagi kepada orang-orang yang datang pada setiap musim haji, pada setiap tahun, untuk bagi makan. Kita ada rifada wasiqaya, yang bagi minum, yang bagi makan dan sebagainya. Maka mati orang ni. Orang ni mati. So bila orang ni mati, buatlah apa orang kata, nak mengenang jasa hak orang bagus ni tadi, maka dia ambilnya batu lesung kawan tu tadi. Dia ambil batu lesung kawan ni tadi, maka dia sembah. Ataupun asalnya nak bagi buat kenangan lah. Macam pengikut Nuh lah, tak? Pengikut Nuh dia ambil daripada Wad, Suwa, Yaghuz, Ya'uq, Nasar. 5 orang saleh ni dibuat patung. Sebab patung asalnya nak buat peringatan saja. Sebab inilah macam ustaz kita ni, untuk mengenang ustaz kita mengajar kat SN Taklim ni, buatlah patung Ustaz Tebu itu. Untuk generasi awal tak ada masalah.
Generasi awal tidak menyembahnya sebab dia tahu hak ni saja nak mengenang saja. Tapi datang generasi berikutnya, ni wali Allah. Datang generasi berikutnya nak masuk kelas, tengok tabik 3 kali. Baik, datang lagi yang terakhirnya sembahlah. So itu la tayalutu. Manat ni pula, kalau Uzza hak yang perempuan tukang sihir tu, yang menjaga suatu pokok hak besar, yang dipanggil orang supaya i'tikaf, supaya beribadat dekat pokok tu. Itu Uzza. Apabila Fathul Makkah diutuskan sahabat oleh Nabi SAW untuk pergi pecahkan, hancurkan berhala-berhala ni, maka Al-Uzza ini ditebang pokok tu. Maka lepas dah ditebang, didatang kepada Rasulullah SAW, mereka kata mereka dah tebang dah pokok tu, Al-Uzza. Tapi Nabi kata, korang tak bunuh Al-Uzza, pergi kejar. So dia pun pergi kejar, jumpa hak perempuan, hak tukang sihir ni. Kemudian dia bunuh perempuan ni. Maka Nabi kata, tilkal Uzza. Maka itulah dia Al-Uzza. Mana datang Al-Manat. Al-Manat batu. Batu yang digunakan untuk disemah darah. Al-Manat. Batu yang digunakan untuk disemah darah. Kita panggil semah darah lah. Ambil darah sembelihan, maka disalat-salat kat batu tu. Tujuan ibadat lah. Sebab tu kita juga tidak boleh menyembelih. Nabi melarang menyembelih tempat yang pernah dijadikan tempat penyembelihan untuk berhala. Walaupun bukan untuk berhala, kita sembelih kerana Allah. Tapi oleh kerana tempat itu sendiri pernah dijadikan tempat menyembelih untuk berhala, maka tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan sembelih ni untuk Allah saja. Sebab itu syirik siapa yang sembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla. Jadi apabila Allah menceritakan bagi setiap umat itu dijadikan mansakan liyadhkuru Allah, untuk apa tujuan nak menumpahkan darah haiwan itu? Adalah untuk mengingati Allah. Allah perintahkan demikian. Jadi bila Allah perintahkan demikian, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, untuk tujuan apabila kita ada bahimatil an'am, iaitu haiwan hak 4 kaki, kambing, kerbau, lembu ni, unta, maka Allah rezekikan kepada kita. Bila Allah rezekikan kepada kita, ada suatu ibadat di sana, ibadat menyembelih. So bila kita sembelih kerana Allah Azza wa Jalla, tujuan kita sembelih haiwan bahimah itu kerana perintah Allah dan kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab itu hari raya Korban itu kita sembelih itu sebenarnya untuk menumpahkan darah tu. Tumpahkan darah, maka selesailah ibadat korban kita. Lepas dah kita sembelih, dah tumpah darah, belum habis lagi kita punya daging dibahagi-bahagikan, boleh dah bercukur, boleh dah potong rambut, boleh dah potong bulu-bulu hak yang tak dibenarkan apabila masuk awal Zulhijjah tu dah. Lepas dah tumpah darah tu. So itu ibadat tu, ibadat menumpah darah. Sebab tu tak timbul isu ini sikit bila korban dia, orang fikir, orang duk tanya, boleh tak haiwan daging korban diberikan kepada orang kafir tu? Di situ datang perbahasan. Boleh tak daging korban diberikan kepada orang kafir? Sebahagian kata tak boleh, sebab ibadah itu ibadah. Itu korban dan akikah ibadah kepada Allah. Maka mereka kata tak boleh diberikan kepada orang kafir. Sebahagian kata yang ibadah itu adalah menumpahkan darah itu. Setelah ditumpahkan darah itu, dagingnya makanlah. Dagingnya simpan separuh, bahagi hadiah separuh, sedekah separuh. Bukan daging itu yang nak sampai ke Allah tu. Taqwa itu. Walakin yanalu taqwa. Tapi yang nak sampai daripada menyembelih tumpah darah itu adalah taqwa. Bila dapat baby baru, buat aqiqah, iaitu menumpahkan darah haiwan kerana bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu, dan bagi kepada Allah lah aslimu, iaitu menyerah diri, wa basyiril mukhbitin, dan berilah khabar gembira kepada orang mukhbitin ini tadi. Dan al-mukhbitun itu dijelaskan dalam 35 tadi, ada datangnya dengan 4 sifat.
4 sifat orang yang disebut al-mukhbit. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu sifat yang pertama yang Allah bagi tahu. Siapa dia al-mukhbitun ni? Al-mukhbitun sifat pertamanya adalah apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, maka gemetar, takutlah hati mereka apabila disebutkan Allah Azza wa Jalla. So ni sebagaimana yang kita sebut tafsiran para ulama itu, al-muradu bihim huna al-mu'minun. Yang dimaksudkan dekat sini al-mukhbitun itu dah tentu orang yang beriman lah. Kerana orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, bertambah iman, kemudian akan menyebabkan wajilat qulubuhum, akan menyebabkan bila mereka mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, bahkan hanya mendengar nama Allah telah pun rasa gemetar hati mereka kepada Allah. Maka itu orang mukhbit, orang yang khusyuk dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu yang menyerahkan diri kepada Allah. So bila orang yang menyerahkan diri, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, maka antara sifatnya bila dia mendengar nama Allah dan bila dia mendengar ayat-ayat Allah, maka wajilat qulubuhum, maka gemetar dan takutlah hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang mukmin, apa saja yang berlaku dalam kehidupannya, maka dia takut Allah dan dia ingat akhirat. Baca Quran, dia ingat Allah. Dengar nama Allah, gerun. Bahkan disebutkan dalam ayat-ayat Allah sendiri, hanya Allah kata wasyamsi wa duhaha, dan demi matahari dan demi waktu duha, pun dah gemetar. Baru ayat Allah, ayat itu tanda, baru tanda-tanda Allah. Dalam surah Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha, dan demi matahari, wa duhaha, dan cahaya yang terang benderang, ataupun waktu duha. Allah bersumpah dengan matahari dan Allah bersumpah dengan waktu duha. Dalam ayat yang lain, wad-duha. Dalam ayat yang lain, Allah bersumpah dengan wal fajr. Maka walaupun hanya mendengar wasyamsi wa duhaha, hati orang yang beriman gemetar dah. Wad-duha, takut dah kepada Allah Azza wa Jalla. Bila ulama sebut tentang ayat contoh wasyamsi wa duhaha dan demi matahari dan waktu duha, ulama bahas hanya tentang matahari saja. Apa hubung kait matahari? Maka matahari adalah satu-satunya kawakib, satu-satunya yang dipanggil, apa bahasa Melayu panggil kawakib? Apa, planet? Bintang-bintang, cakrawala. Satu-satu yang disebut akan mengiringi kita di padang mahsyar adalah matahari. Dia tak sebut bintang, dia tak sebut planet, dia tak sebut mana-mana cakrawala yang lain. Tapi daripada kita dekat dunia ni, matahari yang jaraknya berapa ratus tahun cahaya tu, akan ikut kita nanti pada hari akhirat besok. Matahari tu sejengkal. Hak matahari. Matahari ini cahayanya dipanggil dhiya. Dhiya, cahaya yang muhriqah, cahaya yang membakar. Itu syams. So bila orang mukmin dengar wasyamsi wa duhaha, dah takut Allah dah. Ingat dia pada hari akhirat. Kerana matahari ini, matahari yang Allah Ta'ala cipta ni, hari akhirat besok di padang mahsyar juga matahari yang akan mengiringi manusia di padang mahsyar. Dan setiap kita peluhnya itu berdasarkan amalan yang ada. Wasyamsi wa duhaha, waktu duha. Waktu duha bila? Waktu duha apabila matahari mula nak panas, lebih kurang 10.30 hinggalah qubail az-zuhur, sehinggalah dekat-dekat nak zuhur dipanggil waktu duha. Allah sebut matahari, Allah sebut waktu duha. Dan orang-orang yang takut Allah dan kembali kepada Allah disebut awwab. Maka salat duha, antara nama salat duha adalah salat awwabin, iaitu salat yang dilakukan oleh orang-orang yang awwab, orang-orang yang nak balik kepada Allah. Hak tu orang mukmin. Bukan hanya sebut nama Allah takut, sebut ciptaan Allah tu sendiri dah bimbang dah takut dah menunjukkan lemahnya insan. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang macam ni.
wasyamsi waduhaha wal fajr. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ni untuk kita berfikir tentang kehebatan alamat ayat, iaitu tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Maka dengan halnya terbitnya matahari sampai waktu duha, orang yang beriman memenuhkan waktunya balik kepada Allah, ingat Allah, dan kita akan bertemu dengan Allah pada hari akhirat besok. Dalam keadaan ni, makhluk matahari ni Allah Ta'ala datang juga kan sekali pada waktu pada mahsyar. Jadi hanya menyebutkan kalam Allah atau membaca Al-Quran, apa-apa saja ayat Al-Quran, maka hak ni menimbulkan khusyuk, menimbulkan tunduk kita kepada Allah Azza wa Jalla. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dalam surah Al-Hadid, bila lagi jiwa orang-orang yang beriman ni nak tunduk khusyuk. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila lagi hati orang mukmin ni nak khusyuk, tunduk, takut dengan perintah Allah Azza wa Jalla, bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah, dengan mengingati Allah, wa ma nazala min al-haq, dan apa-apa yang diturunkan daripada Allah tentang kebenaran. Bila hati orang mukmin nak khusyuk, Allah sebut, Allah bagi peringatan kepada orang yang beriman. Wala takunu kalladzina utul kitab, dan jangan kamu jadi seumpama orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu. Fatala alaihimul amad, telah berlalu masa yang panjang. Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi kerah. Orang ni yang diberikan kitab, Yahudi dan Kristian, orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, ada kitab pada mereka, sedikit pun tidak melembutkan hati mereka. Maka Allah tanya kepada orang beriman, bila hati orang beriman nak khusyuk kepada zikrullah, kepada zikir Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah daripada kebenaran, itu Al-Quran. Jangan jadi macam orang-orang yang telah diberikan kepada mereka kitab, fatala alaihimul amad, berlalu masa yang panjang, kitab ada pada tangan mereka tapi tidak melembutkan. Faqasat qulubuhum, dan banyak di kalangan mereka fasiqun, banyak di kalangan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi Allah bagi peringatan kepada orang beriman, Al-Quran yang ada pada kita ni bila lagi akan melembutkan hati kita. Jangan jadi macam orang diberikan kepada mereka Taurat, jangan jadi seperti yang diberikan kepada mereka Injil. Telah ada pada mereka kitab Allah itu, Taurat dan Injil, tapi mereka mengubahnya, mereka mensyirikkan Allah, mereka menyembah patung, berhala dan sebagainya. Maka kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi mereka untuk disampaikan kepada mereka ada saja pada tangan mereka, tapi tidak melembutkan hati. Bahkan berani pula padam apa yang mereka tak suka, tokok pula apa yang mereka rasa nak tambah. Kemudian dia pun kata, hadza min indillah, kitab ini adalah kitab Allah. Jangan orang mukmin jadi macam tu. Maka orang mukmin, apa yang Allah berikan Al-Quran kepada kita, hendaklah kita khusyuk kepadanya, tunduk. Antara makna mukhbitun, khusyuk tadi apa? Melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. So Al-Quran yang ada pada kita ni tujuannya untuk panduan, dan Quran yang ada pada kita ni untuk melembutkan hati kita. Ramadan, Al-Quran. Ramadan bulan Al-Quran. Maka Nabi SAW bulan Ramadan tadarusnya itu dengan Jibril AS. Dan ketika mana tahun yang akhir daripada hayat Nabi itu 2 kali membacanya kepada Jibril. Maka Al-Quran, sehingga para ulama pada Ramadan tutup kitab hadis. Tutup kitab hadis, buka Quran dalam bulan Ramadan. So Quran fokusnya Ramadan. Dalam Ramadan ni fokusnya Quran. Jadi jangan jadi seumpama ahli kitab tadi tu,
ada kitab kepada mereka tapi tak melembutkan hati. Kita tak mau. Kita nak Quran yang ada pada kita ni melembutkan hati kita. Dan bila setiap kali kita baca Al-Quran, kadang-kadang menangis kita kepada Allah kerana takutkan Allah Azza wa Jalla. Tadabbur. Sekarang orang semua sebut tentang tadabbur. So tadabbur bertujuan bila kita membacanya kita faham. Dan bila kita faham, maka kita akan lebih melembutkan hati. Dan di situlah akan mendatangkan takutnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran dibaca oleh para salaf banyaknya pada waktu malam. Sehingga banyak riwayat bahawasanya mereka menjadikan Al-Quran itu adalah surat cinta daripada Tuhan mereka. Dan mereka membacanya pada waktu malam. Waktu malam banyak disebut bandingnya siang. Mereka para salaf bukan tak baca Quran waktu siang, tapi banyaknya waktu malam. Sebab waktu siang kita kerja, waktu siang sibuk, waktu siang ni hiruk pikuknya lain. Waktu siang baca gitu-gitu saja. Tapi bila baca waktu malam, dia lebih tadabbur. Baca waktu malam dia lebih dekat. Baca waktu malam lebih tenang. Baca waktu malam lebih boleh faham. Sebab tu orang hafal Quran pun hafal waktu pagi, sebelum waktu suhur atau sebelum pagi. Waktu malam itu lebih dekat untuk hafal Quran. Lebih senang untuk dihafal Al-Quran daripada waktu siang. Soal itu Al-Quran. Soal mukhbitun, sifat yang pertama Allah sebut ni tadi, iaitu orang-orang yang apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum. Yang kedua, wasabirina ala ma asabahum. Orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Ini adalah sifat orang yang mukhbit, orang yang khusyuk, orang yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Zuhud. Orang yang zuhud, orang faham zuhud, pakai baju compang-camping. Orang yang zuhud pakai kereta Viva. Itu bukan zuhud namanya. Itu sebab tidak mampu. Tidak mampulah kita pakai Viva. Tak mampulah sebab kita pakai Proton. Kalau mampu tak pakai kita Viva. Zuhud adalah orang mukhbit. Mukhbitun zuhud. Orang zuhud bukan ditimbang melihat pada pakaian. Orang zuhud ditimbang dalam. Itu hati. Dan hati tak ada siapa yang boleh menimbangnya melainkan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tak boleh siapa-siapa pun kata dia zuhud. Kerana yang tahu dia zuhud ataupun tak hanya Allah Ta'ala saja. Kan? Nampak saja macam zuhud, belum tentu zuhud. So, zuhud disebut oleh para salaf adalah orang-orang yang antaranya itu, apabila keadaan dia ditimpa musibah, keadaan sebelum dia ditimpa dan selepas dia ditimpa, keadaannya sama saja. Hak ni mukhbit. Hak ni orang-orang yang khusyuk. Hak ni orang-orang zuhud. Antara sifat orang zuhud, dia lebih mempercayai apa yang ada pada tangan Allah, lebih dia harap daripada apa yang ada pada tangan manusia. Apabila dia ditimpa musibah, keadaan sebelum dan selepas ditimpa musibahnya sama saja. Bahkan dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia doa pula supaya musibah yang dia dapat Allah uji itu, Allah bagi pahala pula atas musibah yang dia bagi. Antara ciri zuhud, orang yang apabila dia dipuji ke ataupun dihina, keadaannya itu sama saja. So bila dia dipuji, dia mengenal bahawasanya Allah saja yang menyebabkan orang memujinya. Allah lah yang menjadikan dia demikian, yang orang memujinya atas kebaikannya. Dan bila orang mencerca dan menghinanya, tak ada sedikit pun rasa apa-apa. Kerana yang mereka caci dan mereka hina itu sedikit pun tidak mengurangkan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Hak tu orang zuhud. So antara mukhbitun ni tadi orang yang zuhud, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka orang-orang ini akan bersabar di atas musibah dia. Rida dengan sesuatu yang berlaku atas diri kita, para ulama sebut rida itu mustahab saja. Rida mustahab, tapi yang wajibnya adalah sabar.
Wajib tu sabar. Wajib kena sabar. Tapi rida mustahab. Kenapa rida mustahab? Kerana tidak semua orang akan suka atas musibah yang Allah Ta'ala uji kat dia. Kan? Ada orang suka. Susah jugalah nak cari orang yang okey. Kan? Mak bapak dia meninggal, dia suka ke tak? Dia tak suka. Kan? Anak dia meninggal, dia tak suka. Jadi yang penting, yang wajib bagi dia sabar. Sabar tu wajib. Adapun dia sendiri sangat-sangat beratlah nak menerima kematian orang yang dia sayang. Tapi kalau ada orang yang redha dengan keadaan itu, ni martabatnya tinggi lagi lah. Tapi yang pentingnya sabar. Allah dalam banyak ayat semua sabar. Sabar, sabar dan sabar. Allah tak kata untuk suruh redha. Allah tekankan hak wajibnya sabar. Siapa tak sabar, di situ masalah. Maka sabar adalah suatu kewajipan atas musibah yang kita hadapi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan musibah dan sesuatu yang menimpa setiap kita itu adalah ujian untuk kita. Dan tidak ada orang boleh nak mengetahui keadaannya melainkan setelah Allah ujinya. Sebelum kita diuji, ialah sabarlah pakcik. Sabar. Jangan marah-marah macam ni. Sabar. Ni semua ketentuan Allah. Kita cakap senang lah. Kita pula kena. Kita pula kena. Memang kasut naik. Dan hak ni juga tak boleh ditimbang dengan orang pakai jubah lah. Hak tak pakai jubah tak juga. Hak imam masjid, memang keluar masjid kasut hilang. Tiba-tiba dia kata, babi celaka. Dari imam masjid tu baru lepas mengimamkan tarawih, kasut dia hilang. Dia maki ya, cukup-cukup. Baru hilang kasut. Dah tak sabar dah. So kesabaran ni diya, kan? Diya tu cahaya yang muhriqah, cahaya yang membakar. Sebab tu Nabi kata as-sabru diya. Kesabaran itu diya, cahayanya membakar. Maksudnya kesabaran ni susah. Bukan senang nak sabar ni. Cakap memang senang, tapi nak sabar itu susah. Hak tu hak perempuan hak duk marung-marung kat kubur tu tak? Dia marung-marung Nabi kata sabarlah. Dia kata pergilah kau tak tahu apa yang aku rasa kan. Nabi pun pergilah. Lepas tu orang beritahu kat dia, kau tahu ke siapa yang cakap dengan kau tadi? Nabi. Mula rasa bersalah. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku tak tahu tadi engkau. Nabi kata as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu hak mula-mula hak musibah tu jadi, hak waktu tu nak sabar. Tapi kita dah 2-3 hari maki orang. Dah 2-3 hari maki, sabarlah. Aku sabarlah ni, aku sabar. Hari keempat memang tak dapat kelebihan dah. Kelebihan yang besar bagi orang yang sabar tu, jadinya musibah tu waktu tu dia sabar. Terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi elok makan kat kafe, tadi lepas buat angiogram mati bapak dia. Tadi elok berjalan buat angiogram mati. Dia maki ya kan. Doktor lah kena dulu kan. So hak ni kesabaran ni susah, melainkan hak orang yang terdidik jiwanya. Yang terdidik jiwanya melalui Al-Quran lah. Melalui Al-Quran, melalui sunnah Rasulullah. Banyak kita belajar tentang sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita tak jamin. Tak jamin orang mengaji Quran dan sunnah ni boleh sabar, tak jamin. Tapi mudah-mudahan yang kita belajar, banyak mendengar hadis Nabi, banyak mendengar kehidupan para salaf kita, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita sabar. Sabar itu sesuatu yang berat. Sebab itu dia sifat orang mukhbitun ni tadi. Dan keempat semua sifat yang disebut ni bukan senang Dan yang lepas daripada itu, yang ketiga wal muqimus salah, yang mendirikan salat. Salat juga berat. Illa ala malaikat atas orang yang bertakwa lah, orang yang munafik ataupun orang-orang yang tidak takwa kepada Allah, salat adalah berat. Dan setiap perkara yang berlaku atas musibah tadi itu, Allah suruh kita minta pertolongan dengan Allah, dengan kesabaran dan mendirikan salat lah. Dengan sabar dan mendirikan salat. So dirikan salat ini juga satu benda yang berat.
Bukan senang. Hak kita iman naik dan turun. Bila iman kita naik, rebutlah sebanyak mana salat sunat yang boleh. Rebutlah. Ni awal Ramadan ni tengah iman naik. Tak apa, buatlah tarawih tu bagi betul-betul. Sebab nanti 10 yang kedua, 10 yang ketiga tu belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Iman ni naik ni. Jenuh nak tahan 30 hari. Kan 30 hari nak tahan boleh. Kualiti tarawih kita minggu pertama dengan hak nanti, minggu hak yang 10 akhir nanti belum tentu. Susah tu nak jaga tu. Hak yang belum sampai ni 10 yang kedua boleh tak sampai lagi ni pun dah mula dah. Panas lah dah mula dah. Imam baca tak sedap kan. So bila iman kita naik, waktu itulah kena rebut peluang. Iman naik dan turun. Bila iman tu tengah naik, waktu itulah kita banyak ibadat. Banyak sedekah waktu itulah. Kerana apabila iman turun, jangan cakaplah nak solat qabliyah ba'diyah, tak payah. Tengah iman turun, qabliyah ba'diyah ni pun tak buat. Kan? Apa dah lagi nak sedekah? Tengah iman turun, tak ada yang nak sedekah. Jadi bila iman naik, itu dah time untuk kita rebut peluang bagi banyak ibadat. Apabila iman turun, maka caranya adalah jaga yang fardu. Iman turun, jaga yang fardu. Tu pun dah okey. Jangan culah yang fardu tu. Dia iman tu habis. Subuh pun lebuh. Iman awal hak tu tarawih 20 tarawih, tak tidur nunggu sampai subuh. So iman turun 8 pun bila lah nak habis. Sehari tidur terus sampai duha, bangkit terus solat duha. So ini keadaan bagaimana kita menguruskan iman kita. So iman dan itu turun, jangan bimbang. Ustaz pun jadi macam tu. Jangan bimbang. Ustaz pun sama. Jangan nampak ustaz je kira iman tinggi lah. Ustaz pun nak ha juga kan. So ustaz juga kadang-kadang iman turun juga. So bagaimana kita nak berinteraksi dengan iman naik dan turun, macam tu. So bila iman kita naik, banyak keamalan, rebut banyak amalan waktu iman tengah naik. Dan bila iman turun, hak yang fardu itulah yang kita jaga. Jangan sampai tertinggal yang fardu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa-apa yang telah direzekikan kepada mereka, mereka infak kepada jalan Allah. Ini juga suatu benda yang berat. Kenapa berat? Ya, sebab harta adalah suatu benda yang sangat disukai oleh kita. Kan? Mengumpul harta, tak ada siapa yang kata tak suka. Tengok dalam bank tu beribu-ribu, seronok tengok. Nak bagi pun kena fikir 2-3 kali. Berapa ni kalau bagi 50,000, tinggal berapa dalam bank aku kan? Sampai tahap tu kan? Manusia macam tu. Dia dengan harta hubban jamma, sangat-sangat menyukai harta. Allah Ta'ala cipta macam tu. Tapi ujian jugalah untuk kita. Bagi orang yang ada harta, maka Allah bagi ujian. Bagi orang yang tak ada harta pun ada ujian juga. Kan? Orang yang banyak harta, ujian nak bagi ke tak nak? Nak bagi ke tak nak? Orang yang tak ada harta, ujiannya dengki, hasad kepada yang ada harta. Dan dia pun rasa jealous. Dia pun rasa, aku tak dapat, engkau juga mesti tak dapat. Jadi hak ni semua 4 ciri ni adalah suatu ciri yang sebenarnya berat dan susah untuk kita buat. Setiap pagi ada 2 malaikat yang akan mendoakan setiap hamba-hamba Allah Ta'ala ni. Allahumma ati mumsikan, ya Allah berilah kepada orang yang, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah kau berilah kepada orang yang kedekut ni harta dia ni, supaya harta ni talaf, habis. Dan kau berilah Allahumma ati munfiqan khalafa, dan kau berilah kepada orang yang infak kepada jalanmu itu ganti. Setiap pagi 2 malaikat. Main datang hadis ni lah, datang pula apa sedekah subuh tu dah. Sedekah subuh. Sedekah tak nanti subuh.
Kalau dia tak ada nak sedekah subuh, dia boleh sedekah zuhur, dia boleh sedekah asar, dia boleh sedekah maghrib. Tapi oleh kerana hadis tu memang datang pula, tabung sedekah subuh pun dia lah. Tak kira lah nak infak subuh ke, nak infak malam ke, nak infak siang ke, yang penting infak pada jalan Allah Azza wa Jalla. Cumanya macam kita sebut hadis tadi, nak bagi tahu kepada kita, bagi orang yang infak pada jalan Allah daripada harta yang Allah telah rezekikan kepadanya, malaikat sendiri mendoakan kepada Allah supaya ganti. Semua yang kita keluar ada gantinya. Ada gantinya, ada gantinya. Dan ini juga keyakinan, nak pupuk keyakinan ni juga suatu yang bukan senang. Sehingga ada orang yang boleh bagi saja macam tu saja. Keluar ni ambil, tak kira pun duit dia. Ambil nah. Bukan senang nak bagi macam tu. Tengok. Hijau, biru lah. So benda tu susah. Kita nak sehingga ke tahap apa yang kita keluar, kita yakin Allah ganti. Apa yang keluar Allah ganti. Sebab itu Allah bagi. Rezeki itu Allah bagi. Maka bila kita keluar, Allah akan ganti lagi. Sebab Allah tahu kita akan bagi. Lagi bagi, lagi ada ganti. Lagi bagi, lagi ada ganti. Lagi bagi. So sifirnya, lagi bagi, lagi bertambah harta. Lagi bagi, lagi bertambah harta. Lagi kedekut, lagi kita rasa memang harta kita nak habis. Sebab kedekut. Sebab malaikat juga mendoakan supaya hartanya talaf. Talaf ni maksudnya habis lah. Dia keluar, punya takut nak keluar. Alamak, tinggal 50,000. Keluar lagi, alamak 40,000 tinggal. Alamak 30,000 kan. Mai datang pula, mai herdik pula orang minta kan. Kau ingat senang kan? Nak cari RM1 pun susah tahu. Kan. So hak ni semua adalah 4 ciri ni adalah ciri-ciri yang bukan senang. Dan ianya adalah suatu benda yang memerlukan kepada hak kita sebut mujahadah jugalah. Nak jadi orang mukhbitun, itu orang yang khusyuk tunduk kepada Allah, maka adalah benda yang kena bayar. Bukanlah senang-senang untuk kita ini mendabik dada, kita ini beriman sedang engkau belum diuji lagi. So semua ini juga adalah merupakan ujian Allah Azza wa Jalla. Orang yang apabila disebut nama Allah tidak takut, ujian untuk dia. Orang yang apabila dia ditimpa musibah, maka dia tidak sabar, ujian untuk dia. Orang yang diuji dengan salat, susah nak solat ni. Hak solat malah. Juga orang yang rajin solat juga ada ujiannya. Sehingga jadi riak dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang beribadat banyak tanpa mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Masalah juga banyak solat juga tidak mengikut sunnah juga. Maka tidak ada pahala juga. Dan juga yang terakhir, infak pada jalan Allah. Semua yang telah Allah berezekikan kepadanya juga ada suatu perkara yang berat yang memerlukan kepada hak ni doa kepada Allah, iaitu supaya Allah Ta'ala membantu kita dalam kita ini mengingati Allah dan dalam kita ini beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala menyucikan hati kita, menyucikan hati kita dengan semua benda ni. Semua empat-empat ini juga adalah tazkiyatun nafs, iaitu apabila dibaca Quran dan dia takut Allah, itu adalah hatinya bersih. Dan orang yang bila ditimpa ujian oleh Allah, dia sabar, itu hatinya bersih. Dan orang yang banyak melakukan salat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dalam hadis yang sahabat Nabi, yang Nabi suruh minta tu kan, sel, minta apa yang kau nak minta, sebab dia khatam Nabi. Siapa nama dia? Siapa ingat? Dia selalu membantu Nabi bila Nabi nak pergi wuduk, dia tolong bawakan air. Dia bila Nabi nak pergi bilik air, dia tolong bawakan khadam. Anas ada seorang lagi, ada seorang tentang hadis ni. So dia ni suatu hari Nabi kata sel, minta. Dia pun katalah, aku nak minta supaya murafaqatukal fil jannah. Aku nak minta kepada engkau supaya aku ni boleh duduk dengan engkau dalam syurga. Nabi kata kat dia, tak, bukan ni maksud aku, minta. Sebab oleh kerana dia tu tolong Nabi, khadam, berkhidmat untuk Nabi. Nabi tanya dia, nak apa-apa tak? Maksudnya upah, bayaran dan sebagainya. Nabi tanya kali yang kedua, bukannya itu aku maksudkan.
Aku masukkan, mintalah apa, kau nak minta apa, sebab ditolong Nabi. Dia tak ada yang lain. Aku nak minta supaya aku dibangkitkan dan bersama dengan kau dalam syurga. Maka Nabi kata kepada dia, maka tolong diriku dengan tolong dirimu dengan bikasrati sujud. Banyakkan sujud. Banyakkan sujud bukan sujud saja. Maksudnya banyakkan sujud tu maksudnya solat lah. Jangan lewat dia pergi tiba-tiba sujud dah paha kan. Mana ada ibadat sujud saja, melainkan sujud syukur. Ada orang lepas mayang dia sujud, lepas mayang dia sujud, lepas mayang dia sujud. Kita tanya apa hal ni? Sujud syukur lah. Kenapa? Ada dapat ni ke? Bonus ke? Tak ada. Kita kena senantiasa bersyukur kepada Allah, sebab mata ni senantiasa melihat, napas senantiasa bernapas. Kalau macam tu sujud jangan bangun lah. Sujud syukur ni bila inda yatajaddadu ni'mah, bila nikmat itu dapat, nikmat baru dapat, baru sujud syukur. Jadi Nabi sebut kepada Khadam ni tadi supaya tolong diri sendiri dengan banyak sujud, dengan banyak solat. So bila kita banyak solat kepada Allah, Allah akan tolong kita dan kita akan duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan duduk pergi tawassul dengan kubur Nabi, dah. Ibadat kepada Allah dapat syafaat Nabi. Dan yang terakhir tadi, infak pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mukhbitun ni tadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang khusyuk. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita manfaat yang banyak dengan ayat yang kita bacakan dua ni tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa-apa nak tanya? 7 minit. Jika tak ada, kita berhenti takat ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.